Baik, salam sejahtera dan salam hormat. Anda sedang menonton segmen cerita bersama saya Nixon Nyambar, dan segmen cerita pada kali ini kita nak bersama dengan wartawan dan juga rakan penyampai kita iaitu Haris Ashraf Hasnan yang kini berada di Pusat Konvensyen Setia Spice Bayan Baru Pulau Pinang bagi mengikuti Kongres Inovasi dan Teknologi Dunia 2022 yang bermula pada hari ini 13 September hingga 15 September dengan tema Connecting and Transforming the World. Ini merupakan salah satu daripada kongres ICT terbesar dunia yang mana menghimpunkan pemain industri serta pakar dalam bidang teknologi dan penggerak visi inovasi global serta cendekiawan dari lebih 80 buah negara, disertai dengan lebih 4,000 delegasi serta lebih 200 moderator dan juga panel. Dan sebelum ini dikenali sebagai Olympics of the World's Information Technology Industry, World's Information Technology Industry, sebelum dikenali sebagai WCIT pada kali ini. Dan ini adalah merupakan Kongres Inovasi dan Teknologi Dunia yang mana menjadi platform buat para pemain industri berkongsi kepakaran serta ilmu serta menampilkan inovasi-inovasi terbaru. Dan untuk itu kita bersama dengan Haris Ashraf Hasnan di sana. Haris, apa cerita menarik yang Haris dapat kongsikan bersama penonton kita? Mungkin boleh bawa penonton kita lihat suasana di sana, apa yang menarik di sana, Haris? Ya, Niki, sudah tentu di WCIT 2022 ini macam-macam ada. Begitu menarik sekali di mana kalau kita nak cakap berkenaan dengan pembukaan, majlis pembukaan berlangsung pada sebelah pagi tadi. Tetapi kalau anda dapat lihat banyak robot-robot 5G sebenarnya yang ada dipamerkan, antaranya seperti di booth YES ini, betul-betul di pekarangan pintu masuk. Begitu menarik sekali sebenarnya kerana anda bukan sahaja boleh datang dan juga melihat, tetapi anda boleh explore, meneroka berkenaan dengan teknologi-teknologi yang ada di sini, apa teknologi yang baru, inovasi, apakah inovasi yang sedang mereka lakukan. Kerana dalam peralihan ke 4IR ataupun pelaksanaan 5G ini, banyak inisiatif-inisiatif yang boleh dilaksanakan, antaranya seperti yang dilakukan oleh YES Communication antaranya. Okey, kita nak melihat ke dalam, saya nak membawa anda berjalan sedikit melihat apa yang berlaku di dalam pada ketika ini. Ini merupakan kawasan yang boleh saya katakan sebagai pavilion. Kenapa dipanggil sebagai pavilion? Kerana di sini ada pelbagai kalau kita sebut booth kecil kan, booth, tapi ini adalah pavilion ataupun booth yang berkonsepkan ataupun yang lebih berkapasiti yang lebih besar. Macam-macam ada dekat sini. Anda boleh lihat termasuklah berkenaan dengan apakah bentuk inovasi yang sedang dilakukan. Banyak syarikat-syarikat yang terlibat dalam pameran pada kali ini. Antaranya termasuklah MDEX selaku penggerak utama kepada inisiatif ini. Dan antara lain termasuklah Cradle dan juga bagaimana syarikat-syarikat, bukan sahaja syarikat-syarikat teknologi, tetapi bagaimana sebuah syarikat-syarikat yang dapat membantu mereka yang menggerakkan inisiatif teknologi. Kerana inisiatif ataupun dalam melakukan kajian berkenaan dengan teknologi inovasi ini memerlukan kos yang besar. Jadi ada syarikat-syarikat yang akan membantu anda, syarikat-syarikat yang akan memberi bantuan dari segi teknologi dan juga kewangan. Okey, saya nak bawa anda pusing. Ini antara booth yang menarik di sini, iaitu di bawah Malaysia Digital. Tahniah Malaysia Digital dalam tempoh 2 bulan di bawah inisiatif Malaysia Digital. Banyak sebenarnya yang telah pun diperoleh dari segi FDI dan juga DDI. FDI dah lebih daripada 40 bilion dalam tempoh 2 bulan. Itu yang dikatakan oleh Perdana Menteri. Tetapi antara yang menarik booth di sini juga, kalau anda dapat lihat di belakang saya, kalau boleh kameraman kita fokus sikit, bagaimana suasana di sini, mereka yang berada di sini, penggiat-penggiat industri, mereka merupakan antara orang-orang yang penting lah dalam membawa perubahan dan juga inovasi. Selain daripada itu, ada juga booth seperti kalau tadi YES Communication. Di sini di sebelah kanan saya di sini adalah Huawei.
Okey, Huawei juga berperanan penting dalam membantu ataupun meningkatkan peluang dari segi komunikasi. Kita tahu sedang beralih ke arah 5G dan sebagainya. Itu antara yang sedang dilakukan ataupun antara inisiatif yang dilaksanakan pada ketika ini. Huawei antara mereka yang merupakan penggerak utama di dalam inisiatif ataupun program-program yang dilakukan sepanjang WCID 2022 ini. Okey, lain-lain lagi ada sebenarnya banyak. Okey, jomlah kita pusing dahulu. Besar sebenarnya dalam ni. Kalau Niki boleh dapat lihat okey, ada Darwin Box, Luck, lain. Lepas tu banyak lagi sebenarnya mereka-mereka yang penting sebenarnya berperanan, termasuklah okey, ini best tau, angkasa. Hari tu saya live berkenaan dengan menyiasat 3D kan. So angkasa ataupun Space Tech ini merupakan antara tempat yang mencuri tumpuan, pavilion yang mencuri tumpuan lah sepanjang WCIT 2022 ini, Niki. Jadi apa yang ada dekat booth tu, Haris? Mungkin Haris boleh kongsikan sedikit apa yang ditawarkan menerusi booth itu, Haris. Okey. Alright. Okey, kalau dekat Space Tech ni, okey, Fahmi, kita tunjuk sikit. Dekat Space Tech ni ada apa? Yes, from Astro Awani. Hi. We are live right now. Okay. Oh, live Yes. Okay, alright. So, ini antara teknologi ataupun apakah bentuk dari segi satellite as service yang dipamerkan ataupun apa yang ada dekat booth Space Tech Malaysia ini. Kerana sebelum ini kita tahu the latest one, menyiasat 3D juga telah pun dilancarkan. Jadi macam-macam sebenarnya yang anda boleh belajar, kerana terutamanya kalau saya nak cakap di sini adalah mereka yang mencintai, yang menggilai teknologi dan juga inovasi. Rugi sebenarnya kalau tak datang untuk meneroka, memahami dan juga melihat sendiri apakah bentuk pameran dan juga ilmu yang ada di sini. Okey, selain daripada itu, okey, kita nak masuk yang sebelah dalam, kerana dalam sana sebenarnya ada banyak lagi tau. Ada booth-booth lain lagi sebenarnya. Sebelum kita nak cerita berkenaan dengan dirantau, okey, kita nak cerita pasal dirantau, tapi kita nak cerita dulu booth-booth lain yang turut berada di sini. Okey, kalau anda nak melihat dari segi peluang, dari segi bantuan keuangan dan juga melihat bagaimana sebenarnya teknologi itu dapat membantu, kerana teknologi ini akan membantu dalam pelbagai perkara, termasuklah dari segi pendidikan, kesihatan, edutech dan juga health tech, dan itu antara perkara-perkara yang akan dibincangkan dalam sesi esok sebenarnya. Hari ini ada beberapa booth ataupun beberapa pavilion yang menganjurkan dari segi discussion, talk dan sebagainya. Okey, HRD Corp antara yang berperanan penting juga. Okey, ini adalah booth HRD Corp. Okey, E.co juga berada di sini. Okey. Alright. Okey, itulah antara booth-booth yang menarik sebab luas sangat kawasan kat sini. Kejap lagi kita nak pergi ke MDEC pula selepas ni, Niki. Kita melihat platform WCIT 2022 ini menjadi platform untuk para pemain industri, bukan sahaja global tapi tempatan, untuk berkongsi pandangan, kemahiran serta ilmu seperti apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang datang merasmikan WCIT 2022 ini. Katanya kolaborasi rentas kementerian dan agensi perlu digandakan lagi ataupun digalakkan lagi dalam usaha untuk merangsang ekosistem teknologi dan inovasi. Dan kita melihat bagaimana platform seperti WCIT ini menjadi hub untuk merangsang ekonomi negara. Pada pandangan Haris sendiri, selepas tempoh pandemik ini kembali ke tempoh endemik, pastinya ini mengembalikan keterujaan pemain industri untuk berkumpul semula. Mungkin mereka ada berkongsi apa perasaan mereka ketika apabila dapat bersama dengan pemain industri global yang lain, 80 buah negara untuk menjayakan WCIT 2022 ini, sekaligus merangsang ekonomi negara. Apa yang dikatakan mereka, Haris? Mungkin Haris ada cakap-cakap dengan mereka. Ya, Niki, sebenarnya kalau kita nak bercakap berkenaan dengan dari segi impak ataupun apa sebenarnya yang akan dirasai oleh rakyat daripada WCIT 2022 ini, sudah tentu kalau kita bercakap berkenaan dengan COVID-19,
delegasi-delegasi yang datang ini daripada puluhan negara ini, ribuan delegasi yang hadir, sama ada yang hadir secara fizikal ataupun yang hadir secara virtual sebenarnya, turut berkongsi cerita mereka dalam siri-siri pleno perbincangan persidangan dan sebagainya. Kerana kalau kita lihat antara impak ataupun apa yang boleh kita jangkakan, pertamanya adalah dari segi ekonomi digital. Bagaimana ianya merangsang proses pemulihan pasca COVID-19. Kerana COVID-19 bukan sahaja eksklusif kepada Malaysia, banyak negara ataupun seluruh dunia merasai impak maupun tekanan susulan daripada COVID-19, dan sudah tentu antara perkara yang penting dalam inisiatif ini termasuklah berkenaan dengan dirantau. Bagaimana dirantau sebenarnya akan mengorak satu langkah yang baharu, satu ekosistem pelancongan dan juga pekerjaan yang baharu di Malaysia. Kerana kalau kita boleh tunjuk sikit antara inisiatif di bawah MDEC dirantau ini, work, play, travel, repeat. Sebenarnya seronok dia akan digital nomad ini, sebenarnya dia bukan sahaja untuk pelancong-pelancong asing, tetapi bagaimana mereka yang merupakan penggiat industri tempatan dapat menjana pendapatan mereka, bagaimana teknologi dapat membantu mereka, bagaimana pembangunan ekosistem secara menyeluruh di sesuatu kawasan itu untuk memenuhi golongan digital nomad, bekerja dan juga melancong di sesuatu kawasan pada masa sama untuk memastikan bahawa ekonomi mereka juga terus meningkat. Inilah antara usaha ataupun inisiatif yang sedang dilakukan. Education tech, bagaimana teknologi dapat mengubah dari segi pelaksanaan ataupun sistem pendidikan negara. Kemudian kalau kita cakap itu tadi pelancongan, pendidikan, kesihatan. Bagaimana selepas ini kalau mungkinlah kita berada di rumah, dari segi tele kesihatan itu boleh diadakan ataupun telehealth itu boleh diadakan dari rumah, perbincangan antara pesakit dan juga doktor itu juga lebih memudahkan. Jadi itu antara perkara-perkara pembangun software amat penting pada ketika ini. Bagaimana mereka yang merupakan penganalisis data dan sebagainya, data raya, penting untuk mewujudkan satu ekosistem yang menyeluruh, yang menggunakan teknologi dan sebagainya, terus dahagakan inovasi untuk membawa pembaharuan dalam ekosistem kehidupan kita secara keseluruhan, terutamanya apabila kita bercakap berkenaan dengan pemulihan daripada COVID-19. Itulah antara kandungan-kandungan ataupun konten cerita yang menarik sepanjang ataupun apa yang berlaku sepanjang WCIT 2022 ini, dan sudah tentu banyak laporan-laporan menarik akan saya bawakan, bukan sahaja dalam cerita Buletin Awani, tetapi insyaAllah dalam Niaga Awani juga. Esok ada cerita berkenaan dengan digital nomad dalam Niaga Awani, nantikan. Dan juga banyak lagi kandungan menarik. Rakan saya Hilal Azmi juga ada berkongsi tweet, ada juga cerita-cerita macam-macam teknologi-teknologi yang ada di sini. Jangan lepaskan peluang, ikuti, kemaskini kami di semua platform Astro Awani. Niki. Jadi itu perkongsian dibawakan oleh Haris Ashraf Asnan. Haris, secara ringkas mungkin Haris boleh promote lagi sekali buat penonton yang mungkin tak dapat mengikuti aktiviti pada hari ini dalam WCIT 2022. Esok ada apa pula? Lusa pula ada apa? Esok antara yang menarik adalah berkenaan dengan NASA. Apa yang akan ada pameran ataupun cerita berkenaan dengan Space Tech. Bagaimana teknologi angkasa ini dapat membantu kehidupan kita. Kajian, inovasi di angkasa lepas itu sebenarnya boleh membantu mengubah dari segi ekosistem kehidupan kita. Kedua, antara perkara lain yang mencuri tumpuan berkenaan dengan edutech dan juga unicorn. Bagaimana startup dapat dibantu untuk menjadi unicorn. Kita tahu kita nak kejar jadi unicorn, tetapi masalahnya sekarang dengan startup kita di Malaysia adalah mereka ada bajet modal permulaan, mereka ingin menjadi unicorn, tetapi sepanjang perjalanan itu banyak cabaran yang perlu dilalui oleh mereka, banyak peruntukan-peruntukan yang diperlukan untuk memastikan mereka mencapai menjadi sebuah unicorn, sebuah syarikat yang bergelar sebagai unicorn. Banyak cerita-cerita akan saya bawakan insya-Allah sepanjang ada lagi hari ini, esok dan juga lusa sehingga Khamis sepanjang WCIT 2022 ini, Niki. Baik, terima kasih Haris Ashraf Asnan yang berada di Bayan Lepas Pulau Pinang mengikuti WCIT 2022. Pastinya banyak lagi cerita menarik dikongsikan oleh Haris ketika berada di sana. Selepas ini kita nak bersama dengan wartawan
Astra Awani Firdaus Azil bercerita berkenaan dengan perkara lain. Kalau nak tahu pasal apa, kita berhenti rehat seketika selepas ini.